Dengar. Sekejap, saya nak pakai laptop. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fama yudlil lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana limpah dan kurnianya. Dengan penuh rafaq dan kesyukuran, kita dapat bersama lagi dalam satu kelas pengajian, majlis ilmu, majlis yang penuh dengan barakah, majlis yang kita mohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, kita dapat ganjaran atasnya, insya-Allah. Apa khabar anak-anak muridku? Gila. Macam kelagam. Sihat. Sihat. Siapa nak join drafting? Sihat. Alhamdulillah. Siapa nak join drafting? Tak ada. Oh, Nak sekolah baru nak ajak. nak sekolah. Cikgu tak expect pun kau dah sekolah. Khalid dah masuk sekolah lama lah itu. Ya ke? Bila? Lama ke ah. Recording in progress. Lama Itulah. Yang telefon satu lagi tu remove audio. Keluar terus. Okay. So seperti yang semua sihat kan? Okay. So apa perkembangan terbaru kalian? Alhamdulillah sejarah A solid. Apa dia? Alhamdulillah sejarah A solid. Alhamdulillah. Patutlah. Mak nak apa? Mak Muhammad bagi lebih. Terkejut cikgu. Banyak mak bagi. Alhamdulillah. Okay, bagus. Exam apa tu? Exam SEM 2. SEM 2. Cikgu tak faham sikit lah sekolah korang macam mana dengan SEM 2. Yang dulu ada SEM ke sekolah? Tak ada kan? Tak tahulah. Raif ada sekolah ada by SEM ke? SEM pertama 1 sampai 6, SEM kedua 6 sampai 12 macam tu. Maimin? Macam tu. Alright. SEM pertama 1 sampai bulan 6. Lepas tu SEM kedua apa nama? 6 sampai bulan 12. 7 sampai bulan 12. Tapi dah PKP ni saya tak pasti. Tapi saya tak sempat SEM 1 sebab kan masuk sekolah kan. So sekolah baru tu kan SEM 2. Lepas tu bulan 6. Begitu. Alright. Okay. Mana dah Raif ni? Tak apa, cikgu dah merakam. Nanti cikgu bagi recording je lah kelas hari ni. Okay. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada minggu lepas. Pada 2 minggu lepas. Macam gimana pada sister cikgu. Alright. So, kita akan sambung subtopik yang terakhir untuk bab 6 ni, iaitu bab 6 kita merupakan ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. So, yang tajuk terakhir sekali adalah kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okay, so cikgu ada bagi slide ni dekat dalam group. So, kalau korang nak buat sebagai as a reference, as a notes, bolehlah cikgu dah bagi dah 4 subtopik kan. Siapa ada terdelete tak? Terdelete tak boleh download ke? Ada masalah tak download ke? Ya. Do you hear me? Yes. Dengar tak? Saya punya ni. Dengar? Dengar. Tadi cikgu tanya apa, cikgu tadi tak dengar. Apa perkembangan sekarang? Dah ada album baru ke? Macam mana? Tidak. Perkembangan sekarang alhamdulillah. Saya berjaya ikut Muhammad ke Alhamdulillah. Ingat ikut Muhammad dapat A solid juga.
Saya A juga ikut sejarah. Alhamdulillah. Oh. Dahsyat. Bagus. Kongsi lah kan. Kadang-kadang kalau korang macam bosan sangat tak ada kelas cikgu, macam tak ada kelas cikgu, ajaklah Khalid tu study sekali. Takut Khalid kan dia macam slow sikit. Kan bukan slow, dia macam dia lambat ah. Cuba study sama-sama Tapi lah. lately ni exam objektif cikgu. Saya takut kalau exam subjektif tu bila part K-part yang kena buat sendiri, guna pemikiran sendiri, saya tak ada masalah. Tapi bila ditanya fakta yang kena huraikan fakta yang betul-betul based on topik sejarah tu, itu yang saya akan berasa ragu-ragu. Begitu. Sebab tu lah korang kena study, kena buat latihan sendiri on sejarah. Macam contohnya ambil kertas exam yang sebenar kan. Kalau korang ada buku latihan, ambil kertas exam yang sebenar, korang buat dulu ikut pemahaman korang. Kalau korang tak tahu, korang tengok buku teks. Biasa sebab sejarah kan dia open book text. Kau tengok buku teks tau, jangan tengok buku rujukan, sebab nanti tak biasa. Biasakan dengan buku sejarah tu. Sebab korang open book text kan. Tak ada kan open buku teks. Dah tak ada dah. Batch kita orang tak ada open buku teks lah. Dah tak ada dah. Ya Allah. Sekejap ada, sekejap tak ada, cikgu. Kenapa ni? Ya. Sian. Sejarah kita orang bahasa Inggeris lah tu. Ya. Bukan. Jangan macam-macam. Aduh. Happy anniversary cikgu. Bukan. Bukan Bukan. Hari jadi. Wife cikgu punya birthday Maaf, saya silap. Terlalu teruja tengok story cikgu. Terlalu laju untuk anniversary. Sabar satu-satu. Khalid, kena pakai kopiah juga lah ni. Mana kopiah habis? Ni saya ada. Nak ambil ni. Sekejap, cikgu ada dekat. Sekejap, sabar sekejap. Jemaah pakai kopiah. Suruh Khalid pula. Khalid pun mesti pakai kan. Min, share itu okey Min. Barai tu. Aku drop lah sekarang ni. Buat scoring kan? Tak, itu waktu Coach Lee datang tak buat scoring kan? Tak buat. Tapi Coach Lee tegur aku sekejap je, lepas tu belah. Lepas tu tegur yang lain panjang-panjang, aku macam aduh. Aku ni teruk sangat ke? Siapa lah. Sama tu. Aku punya arrow draw line jauh gila. Semua mesti cuba bayar Riz. Aku tengok Riz pun aku dah cuak tengok Riz. Riz tu dia punya form dah lawa. Riz power tu. Kau tak tengok skor dia power kat tu. Betul. 300 je lah. Betul. Kan, itu bukan kopiah. Bukan. Cikgu tertinggal dekat surau ke? Alasan. Tak payah pakai tu. Okay. Aduh, dah rosak dah rambut. Alright. So, marilah kita teruskan pembelajaran kita yang untuk subtopik yang terakhir, iaitu kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okay, so kita dah masukkan pengaruh komunis negara kita. So, cikgu just kita recap sikit apa yang kita pelajari pada subtopik ini. Untuk yang masukkan pengaruh komunis negara kita, apa yang penting adalah siapa, fahaman komunis ni dibawa oleh siapa, dia datang daripada mana, start bila, dia masuk macam mana dekat Malaysia, dekat tanah Melayu macam mana masuk, dia start daripada negeri mana, lepas tu dia menyeluruh ke negeri mana. Okay, lepas tu ancaman komunis di negara kita waktu ni macam-macam lah, bintang 3, lepas tu adanya pertubuhan PKM kan. Lepas tu banyak sangat banyak parti-parti yang mengikut fahaman komunis dekat negara kita. Lepas tu dekat ancaman komunis ni juga berlakunya kes pembunuhan dan sinilah kemuncaknya kes darurat dekat negara kita. Lepas tu usaha menangani ancaman komunis, macam mana kerajaan British dan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu cuba berunding dengan komunis untuk memulihkan keadaan semasa ketika itu, iaitu ancaman darurat ancaman darurat yang agak lama daripada 1940 hingga 1960, lama. Okey, lepas tu dah hampir 20 tahun. Lepas tu hari ni kita akan masuk kesan zaman darurat terhadap negara kita. Alright. Okey. So dalam kesan
Dalam kesan darurat terhadap negara Sorry. kita ni terbahagi kepada dua, iaitu aspek politik dan aspek sosioekonomi. So dalam aspek politik, apa yang dimaksudkan dengan politik adalah dengan bila kita cerita pasal politik, politik mengambilkan sosial, sosial pasal pentadbiran, pasal orang-orangnya, pasal sosial dengan macam mana orang tu dihandle lah. Dia cerita pasal manusia lah. Dia cerita pasal politik ni cerita pasal manusia, pasal pentadbiran, pasal perhubungan dengan orang, macam sosiologi, so semua masuk dalam politik. Okey. So ada 3 kesan aspek politik terhadap kesan zaman darurat terhadap negara kita dalam aspek politik, iaitu peningkatan jumlah negara, penumbuhan MCA dan mempercepatkan kemerdekaan. Manakala bagi aspek sosioekonomi pula meningkatkan kos perbelanjaan, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat dan merenggangkan hubungan kaum. Okey, so dia punya kesan tak banyak. Kesan dia nice, just nice. Ada aspek politik, ada 3. So nanti kalau soalan tanya, apakah kesan zaman darurat terhadap negara kita? Kan, tiba-tiba bagi markah 10. So korang kena bahagi 10 markah. Maknanya, so kita tahu kesan zaman darurat terhadap kesan zaman darurat terbahagi kepada 2, iaitu politik dengan sosioekonomi. Kan, di bawah politik apa yang kesan aspek politiknya? Peningkatan jumlah warga negara, penumbuhan MCA dan mempercepatkan kemerdekaan. So dah 3. Lepas tu okey, aspek politik dah 1 markah. Lepas tu bagi contoh aspek politik tu dah 3 markah, dah 4 markah. Kan, aspek sosioekonomi 1 markah lagi. Lepas tu apa aspek sosioekonomi tu? Meningkatkan kos pembelajaran, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat dan merenggangkan hubungan kaum. Dah 8 markah. So tinggal 2 markah tu sama ada nak buat kesimpulan ataupun nak masukkan contoh, nak bagi contoh ataupun bagi huraian terhadap kesan-kesan tersebut. So tak nak kita kena prepare 1 contoh, 1 isi, 1 contoh. Kan? Kalau macam ni di bawah 1 isi, kan, kita tahu kesan ada 2 je, iaitu kesan yang membabitkan politik dengan sosioekonomi. Tetapi di bawah politik dia ada kesan lagi, ada sub kesan lagi. Ada sub effect lagi. Apa dalam politik tu? Politik tu ada peningkatan jumlah negara, perubahan melayani Chinese MCA, mempercepatkan kemerdekaan. Manakala sosioekonomi meningkatkan kos pembelajaran, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat, merenggangkan hubungan antara kaum. Kena cerita, so kita kena ingat contoh-contoh dia. So benda macam ni kalau kita nak hafal, buat kata isteri cikgu, dia kata kalau nak senang hafal je. Kalau kita lelaki ni buat hafal, daripada kita hafal sejarah, baik kita hafal Quran. Ya tak? Kan? Tapi tak hafal pun masalahnya. Panas. Aircon, pasal aircon. Panas. Alright. Itu adalah, tapi kalau cara lelaki pula macam cikgu, kan, kita ambil contoh 2 orang lah, sebab cikgu pun sejarah A, cikgu pun sejarah A. So ikutkan, kalau macam cikgu apa yang kita buat? Kita ikut kata cikgu sejarah kita, iaitu rendam buku teks sejarah tu. Tak adalah. Biasa dengan itu kan. So kalau cara lelaki, dia kena mahir, kena melatih. Kita kena buat latihan. Kita kena, walaupun kita nak hafal, kalau kita hafal saja pun tak guna juga. Kalau kita kena study. Study soalan, kita kena fikir secara, kita kena pandai guna konsep ni sampai ke alam universiti tau. Iaitu kita buat sendiri soalan, soalan ujian percubaan kita. Kita target, kita buat soalan ramalan kita. Kita buat soalan ramalan, subjek topik mana yang keluar. Kan? Ataupun kita buat latihan, lepas tu kita study, okey, topik ni dah keluar tahun lepas, 2 tahun lepas, tapi macam korang batch baru. So bila disebabkan batch baru ni payah sikit lah. Batch baru ni, so dia punya gaya peperiksaan pun dah lain. Tapi cuba tengok juga SPM yang lepas. Sebab apa? Syllabus still sama. Begitu. Alright. Okay, so kita tengok kepada huraian-huraiannya. Okay, dalam aspek politik, peningkatan jumlah warga negara. So, macam mana peningkatan jumlah warga negara ni berlaku?
So dengan adanya, kita ingat lagi waktu PTM 1948 kan, Persekutuan Tanah Melayu 1948, dia melonggarkan syarat kewarganegaraan. So dalam melonggarkan syarat kewarganegaraan tu berlakunya lah ada pro and cons dia. Tapi cikgu tak cerita kat sini lah. So melonggarkan syarat kewarganegaraan 1982, iaitu di mana 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Dekat sini ada pengajaran dia, menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Kita tuan kepada tanah Melayu ni, nak ke kita nak orang daripada negara lain, tapi sebabkan kadang-kadang bila kita ada satu ego yang, kalau kita ketika itulah, kita zaman ketika itu, kita ada satu ego di mana kita tak nak pun bangsa lain daripada dalam negara kita ni yang ada dalam negara kita. Contohnya yang cuba nak mewujudkan negara macam tu adalah negara apa? Tahu tak negara apa yang cuba nak mewujudkan hanya satu negara, satu bangsa je? US. Salah. Mana ada? Jepun. Salah. Indon. Indon pun ada Cina, ada India. Orang Cina Indon pun lagi macam pandai cakap Indon. Khalid. Johor. Johor Mu. Hello dengar. Dengar. Khalid tahu tak? Tahu tak negara apa yang cuba mewujudkan satu bangsa je dekat negara dia? Johor. Arab Saudi. Korea. Johor. Kan? Oh, negara ke? Negeri ke? Negara. Tengah live ni. Kedah lawan Johor. Nak tengok kat ni. Dekat Astro. So jawapan dia adalah Israel. Walaupun Oh ya. Walaupun dalam Israel, dalam negara Israel, yang ramainya, yang majoritinya adalah bangsa Israel, tetapi ada juga bangsa Arab Yahudi. Ada juga bangsa-bangsa yang lain yang cuba menetap dalam dalam Israel. Tetapi bangsa-bangsa ini ditindas tau. Orang Arab kat sana pun, orang Arab Yahudi pun ditindas. Orang Arab Yahudi pun ditindas kat sana. Padahal dia orang Arab. So betapa bencinya orang Bani Israel ni. Macam tu lah. Bangsa Israel ni tak ada orang Arab. Sampai orang yang satu agama dengan dia pun dia benci. Itu yang teruk sangat Israel ni. Itulah negara dia. Tapi so kita faham sebab antara, kalau kita ambil pengajaran yang lama, cikgu selalu dekatkan dengan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah pun Nabi Muhammad SAW pun dia mewujudkan satu negara, satu kerajaan yang pelbagai kaum. Kita tahu walaupun orang Arab, tapi dia mempunyai qabliyah dia yang tersendiri. Tahu tak qabliyah tu apa? Tahu yang solat, lepas solat sunat tu. Salah ke disebut Betul kan qabliyah kan? Qabilah. Qabilah. Aduh. Qabliyah. Tu macam solat. Kita tak juga. Untung ada orang sebelah boleh tanya. Betul. Kabilah. Ada kabilah-kabilah dia. So tahu kabilah ni apa kan? Tahu tak kabilah ni apa? Tak tahu lah cikgu. Kabilah-kabilah ni adalah merupakan dia Bangsa. apa dia? Bangsa. Yes, bangsa. Dia macam bukan bangsa, dia ada kaum, dia macam puak-puak. Etnik cikgu. Etnik puak. Dia ada puak-puak. Dia bangsa Arab tapi ada puak lain. Kan? Kalau kita tengok dulu orang Arab ni, dia memang mempunyai semangat asabiah yang kuat, yang mengagungkan dia punya puak dia tersendiri. Tapi kita tak anggap, tapi ada juga orang bangsa lain ketika itu yang berada di Mekah, yang berada di Madinah ketika itu. So macam kita tahu waktu tu ada Salman Al-Farisi kan? Salman Al-Farisi, lepas tu ada banyak, ada bahasa Perancis, ada bahasa India yang ada dekat situ.
yang sama-sama dekat situ. Alright. Okey, ini adalah contoh. Okey, seterusnya aspek kedua pula adalah penubuhan MCA iaitu Malaysian Chinese Association, iaitu yang dibentuk oleh Tan Cheng Lock. So kita kena tengok balik kalau kita tengok balik semangat politik sekarang dengan politik dahulu. Kenapa MCA ni ditubuh? Kenapa MIC ni ditubuh? Kenapa ada UMNO ditubuh? Cikgu tak kisah korang nak pilih bahagian mana pun, tapi korang kena ingat sejarah kenapa parti ini ditubuh. Apa hala tuju parti? Tiba. Apa hala tuju kita? So kena faham hala tuju parti. Bila kita nak masuk dalam politik, kita kena faham apa hala tuju parti. Apa objektif parti sekarang. Okey. So contohnya dulu, MCA ditubuhkan untuk apa? Untuk meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Ada juga yang bersemangatkan tanah Melayu, yang mencintai tanah Melayu, yang sayang akan tanah Melayu sebab apa? Diorang dah hidup kat situ, dah bergenerasi, dah berdua-tiga generasi. Diorang dah hidup kat situ daripada diorang lahir. Diorang tak tahu negara asal diorang mana, tapi diorang lahirkan dekat tanah Melayu. So bila diorang lahir kat tanah Melayu, walaupun diorang punya bahasa diorang tersendiri, iaitu bahasa Cina, bahasa India, ikut bahasa dia lah kan. So dia lahir kat tanah Melayu. Dia lahir kat tanah Melayu, dia hidup dengan orang tanah Melayu. Walaupun dia hidup dalam satu kampung Cina, tak bertegur dengan orang Melayu ke, dia hidup kat tanah Melayu, dia mempunyai sifat cinta akan tanah Melayu. So bila kita cakap mempunyai sifat cinta akan tanah negara, itu merupakan semangat nasionalisme. And tak semua, kita tahu dalam komunis ni, kebanyakan orang yang menyertai komunis adalah orang Cina. Tetapi ada juga orang Melayu, orang India yang menyertai komunis. Tetapi majoritinya adalah orang Cina. So dengan penubuhan MCA ni yang diketuai oleh Tan Cheng Lock untuk meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina yang menyokong komunis. So sehingga bulan Februari 1993 MCA mempunyai 250,000 orang ahli. So bukan dia kata, apa propaganda dekat sini, apa yang dicakap, apa motif penubuhan MCA adalah bukan semua orang Cina menyokong komunis, bersedia berganding bahu dengan kerajaan memerangi komunis dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke kampung baru. MCA membantu kerajaan dari segi kewangan. Macam mana MCA membantu kerajaan dari segi kewangan? So kita tahu daripada dulu sampai sekarang MCA ni orang Cina ni dia pandai buat duit. Dia mempunyai, dia ada toke-toke dia orang. So toke-toke ni apa function dia? So function dia adalah kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Loteri tu tahu tak apa loteri? Tahu tak loteri? Tahu je. Apa? Apa tu? Saya pun tak tahu. Loteri macam bet-bet kan? Macam bet badminton. Bet. Bukan. Apa ni? Tak faham. Bet apa ni? Betting Betting. Betting. Macam judi. Judi. Oh. Senang cerita okay. Macam Toto tu lah yang tempat tidur tu. Bukan. Yang tempat tidur tu, yang kuda tu. Bukan. Itu Toto. Yang okay. Toto tu lah kan. Yang Toto tu itulah. Yang tapi nak buat macam mana? Ketika itu tanah Melayu merupakan ditadbir oleh orang British. So kita tahu orang British tu bukan orang Islam. So pentadbiran kita pun bukan Islam sepenuhnya. So duit-duit yang convenience ni yang apa ni lah, yang kadang tak bersih ni kan, kadang-kadang kita terima dalam keadaan darurat. Kadang-kadang orang dahulu pun tak tahu mana datangnya duit-duit ni. Oleh itu kutipan jualan loteri tersebut didermakan kepada penduduk di Kampung Baru sehingga pertengahan tahun 1993. Dengan itu MCA berjaya mengumpul sejumlah 2.5 juta ringgit. Dolar. 2.5 juta dolar. Bagi memperbaik kehidupan penduduk Cina di Kampung Baru. So tengok MCA ni, orang kita, kalau kita nampak, kalau kita kenal orang Cina, kalau korang ada kawan orang Cina, kalau kita nampak macam mana Cina ni hidup, macam mana Cina ni berniaga, diorang support each other. Diorang support each other, tipu each other. Apa benda yang paling baik diorang ada, benda yang jahat pun diorang ada. Diorang tolong each other, diorang support each other walaupun keluarga yang jauh-jauh macam tu kan.
Kita Melayu, tak semua orang macam tu, tapi ada yang family orang Melayu tu yang jaga orang Melayu dia, yang jaga family dia. Yang ada segelintir keluarga Melayu yang menjaga keluarga dia walaupun sanak saudara, sepupu jauh. Kan? Kau tak ada duit, dia bagi. Kan? Tapi sekarang ni kita nampak lah dalam keadaan darurat hari tu, satu Malaysia jaga antara kita. Kan? Yang ada angkat bendera putih, kita bagi makanan, sumbang derma, ada yang ambil kesempatan. Itu yang kadang-kadang kita tak suka tu. Kita cuba nak menolong, orang ambil kesempatan. Dia kata tak dapat beras. Sekali dia kumpul beras sampai berguni-guni, dia jual beras tu yang dia dapat free tu. Betul. Kan? Gitu. Alright, seterusnya. Inilah muka Tan Chen Lock, Tun Tan Chen Lock dan sebahagian ahli jawatan kuasa MCA. Okey, dan kesan yang ketiga dalam aspek politik yang merupakan kesan yang terakhir dalam aspek politik iaitu mempercepatkan kemerdekaan. Darurat menjadi faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Macam mana? Mengapa British buat macam ni? Sebab kemenangan Parti Perikatan pada pilihan raya umum yang pertama yang diadakan pada tahun 1955. So British telah melaksanakan dan membenarkan penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum iaitu CLC. So kena ingatlah ni. Okey, penubuhan Parti Perikatan UMNO, MCA, MIC. And UMNO kita kenal lah, MCA China, MIC Indian. Mengadakan pilihan raya umum 1955. So Parti Perikatan telah menang dalam pilihan raya umum 1955. Memberi keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Dengan ini PKM tidak punya alasan untuk meneruskan perjuangannya. Okey. So dah habis dalam aspek politik. So seterusnya kita tengok aspek sosioekonomi pula. Alright. Dalam aspek sosioekonomi, dalam isi yang pertama menceritakan tentang meningkatkan kos perbelanjaan. So darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Kita tengok jenis perbelanjaan. So ada dua jenis perbelanjaan yang diceritakan kat sini iaitu belanja berikut untuk membanteras ancaman komunis. Belanja untuk membanteras ancaman komunis dengan kos menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. So kita tengok dulu jenis yang pertama iaitu untuk membanteras ancaman komunis di mana kerajaan pihak British ataupun kerajaan British kena keluarkan 250,000 hingga ke 300,000 sehari iaitu dalam sebulan melebihi 10 juta sebulan. Ya ke? Betul lah kan? Dan setahun mengambil setahun 120 juta setahun. Dari tahun 1950 pada 1950-an hingga tahun 1953 lebih 7 juta dibajakan untuk untuk masalah penempatan pula di pinggir hutan iaitu dari tahun 1950 hingga tahun 1953 lebih 7 juta dolar dibelanjakan untuk pembangunan di kampung baru termasuk dengan kos pembinaan rumah, elektrik, pembinaan pembentungan, segala-galanya lah, perkhidmatan. Okey. So kesan yang kedua dalam aspek sosioekonomi adalah penderitaan dan keseseraan kepada rakyat. Kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis. So pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan pelombong mengalami kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan wang dan bekalan makanan. Kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada lombong, ladang dan kedai serta mengancam nyawa. Tengok itu macam itulah komunis cuba untuk mendapatkan kewangan dia, menjaga kewangan. Penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan.
waktu ni banyak berlaku sekatan sebab apa, kita tahu orang dahulu duduk dalam keadaan darurat, di mana darurat tu diorang lockdown lah. So dalam lockdown tu diorang duduk hanya mampu duduk dalam satu kampung. Dan di kampung itu dijaga oleh PB kan, auxiliary police kan. Nak keluar kena ada kad, ada buku lock nak keluar, auxiliary police. Nak keluar ada kad. So nak masuk pun kena ada kad. So banyak sangat SOP ketika itu. So menyusahkan orang nak keluar. So menyebabkan orang malas nak keluar. Orang tak ada mood nak keluar. Penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Ini betul-betul lockdown ni katanya. Susah nak keluar. Kalau keluar boleh ancaman bunuh, boleh ancaman peras ugut, macam-macam ancaman. Kadang-kadang keluar macam COVID jugalah, macam lockdown kan. Kalau keluar bahaya, so stay at home ketika ini kan. Catuan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek dan jagung. So cubalah tanya kan, kalau ada atuk yang lahir tahun 1950-an ke, yang lahir pada tahun 1945, yang masih ada atuk umur 80, rasanya boleh tanya kot. Sebab asal muka seksi macam tu kan. Macam contohnya ayah cikgu lahir pada tahun 1991. Tapi dia kata dia tak merasai zaman darurat tu sebab dia kecil lagi. Kan? Sebab kita tahu zaman darurat ni berlaku pada 1946 sampai 1955, 57 dia berlaku sampai merdeka. Kadang-kadang nanti cikgu tanya lagi lah ayah cikgu kan. Ayah ingat lagi tak waktu zaman darurat dulu? Kalau tanya atuk Raif umur berapa? Puluh kot ke 81 je. Cubalah borak sikit tentang tanya sejarah dulu macam mana darurat ke. Muhaimin ada atuk? Ada. Dia tanya. Atuk cerita macam mana? Dia cakap ada satu time tu sebelum dia masuk tentera zaman komunis, dia dengan adik-beradik dia, abang dia lah, keluar naik kereta. Dia cakap waktu zaman tu orang Melayu ke siapa-siapa ke tak boleh bawa beras kat luar. Sebab kalau bawa beras tu dia macam salah akan disuspek untuk bantu komunis lah, bagi barang makanan macam tu lah. Tapi waktu tu atuk saya bawa beras waktu tu, dia nak bawa balik rumahan. Tapi ada cakap tak boleh, nasib baik lepas. Macam tu lah cerita dia. Banyak lagi tapi saya ringkaskan, kompres. Muhaimin ada atuk, nenek? Ada tapi tak pernah nak tanya. Cubalah tanya kan. Cuba tanya macam cikgu lah tak ada atuk dah. Cikgu tak ada nenek. Cikgu lah lahir tak ada atuk. Fatihah. Siapa kentut tu? Aduh, kuat pula bunyi. Khalid. Ya, cikgu. Khalid ada atuk? Ada? Atuk Khalid umur berapa? Masuk 70. Oh, sebayang ayah cikgu lah. Gila muda. Tapi sempat komunis kan? Sempat kot. Sebab kalau 70 dia mungkin lahir tahun 50. Sempat juga, sempat. 51. Dia lahir tahun 51 lah. Ayah cikgu umur 70 agak. Dia lahir tahun 51. Tak tahulah sebab waktu tu dia baby kan. Kalau cubalah rasanya. Cikgu tanya korang lah. Memori apa yang korang paling ingat, yang korang start ingat daripada kecil lagi? Umur korang berapa tahun? Saya jalan-jalan kan? Umur berapa tahun waktu tu jalan-jalan? Mungkin 4 Saya tahun. rasa 4 tahun? 4 atau 5. Kan 4-5 tahun kan? Okay, memori yang saya ingat. Rahim. Saya rasa waktu saya dalam perut ibu saya dah ingat kot. Okay, Muhaimin? Tak, saya rasa Saya orang 4-5 tahun enggak kot. I think 4-5 years old. I think. Muhaimin? 5 tahun juga.
4-5 tahun juga Okay. So, sekejap cikgu rasa nak habis ni. Sekejap. So, 3 minit. Cikgu, boleh tak saya nak tanya soalan luar topik tu? Tanya. Kan, ni soalan lah. Kan dekat luar negara macam US lah. US kan dia ada CIA, FBI, lepas tu dekat UK ada MI6, MI7, lepas tu kalau kat Rusia ada FSB kan. Dekat Malaysia tak ada ke agensi macam tu? Dia tak ada kan? Dia just based on Ada. polis tentera. TTK. Ada ke? Ada. Apa tak adanya? Google lah, cikgu tak ingat Bukan, nama I dia mean apa. kan kalau Macam dekat FIB dekat FBI bukan FBI. FYP bukan dia FIB apa, macam mana dia macam kan kalau bukanlah maksudnya yang terikat dengan agensi polis kan macam kan kalau dekat luar negara contoh kat US kan kalau ada kes pembunuhan polis sampai dulu kalau FBI nak ambil kes tu FBI akan ambil dulu kalau tak CIA akan ambil dulu kan dia orang ada lain-lain agensi kan macam kat Malaysia tak ada kan best kalau kat Malaysia ada masa jadi MI6 kan saya berangan saya pun tengok cerita Skyfall ni cerita faham yang bergaduh tu kan kes-kes apa nak pergi ambil ni sebenarnya Malaysia ada macam tu tapi bukan FBI bukan CIA ada tapi tak mustahil ada rakyat Malaysia yang join FBI yang join CIA tak disangkalkan lagi ada sebab ada je kita tahu macam askar Malaysia ada je askar Malaysia yang join tentera US kan tu tahu tak ada maksudnya dia jadi sebahagian daripada warga negara US lah kan tak adalah dia jadi macam dia membantulah kerajaan bantu seketika lah macam dia macam kita panggil transfer student dia macam tu jugalah kan dia dapat menggunakan pengalaman dia so kerajaan hantar dia ke sana untuk menimba ilmu lah tentang kat sana so gunakan kat Malaysia tapi kat Malaysia sama juga terima rasuah macam tu tapi boleh ke kita as orang Malaysia kan kita pergi luar negara kita macam nak join agensi macam CIA kalau ada kabel boleh so, saya tengok dekat dunia US Marine sebab kalau kat US Marine boleh masuk tau US Marine tapi kita kena ada ujian tapisan untuk jadi warga negara macam tu kenapa Twitter ada Gal-Gadot tu bukan ke tu girlfriend Han lawa tu dia apa dia Cikgu Gadot. Cikgu satu video tapi masih nak habis. So cikgu stop dulu, korang masuk balik Alright.